Salam sejahtera, anda bersama saya Naila Huda dalam Borak Bajet Muda. Menjelang pembentangan bajet 2022 pada 29 Oktober depan, kami bawakan suara anak muda dalam siri Dialog Borak Bajet Muda atau BBM bagi mengetengahkan isu-isu utama yang didepani golongan belia. Tinjauan Merdeka Center pada Mei lalu mendapati majoriti anak muda berdepan dengan isu kestabilan keuangan terutama ketika negara dilanda pandemik COVID-19. Dan menurut Jabatan Perangkaan Malaysia dalam statistik graduan 2020, jumlah graduan tanpa pekerjaan meningkat 22.5% tahun lepas iaitu kepada 202,400 orang. Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang diumumkan baru-baru ini menyasarkan Malaysia menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi pada 2025. Namun gaji minimum atau gaji entry level di kebanyakan industri masih lagi rendah walaupun dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Bagaimana untuk kerajaan menunjukkan komitmen terhadap isu kos sara hidup dalam kalangan anak muda dalam bajet 2022? Apa keperluan untuk melihat semula gaji minimum dalam bajet 2022? Adakah pemberian wang atau cash assistance patut diteruskan ketika ekonomi masih dalam proses pemulihan? Dan bersedia untuk membincangkan persoalan ini, isu-isu kos sara hidup dalam kalangan anak muda, sudah bersedia bersama saya Tharma Pillai, pengasas bersama Undi 18, dan Faisal Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Terima kasih Tharma dan Faisal bersama saya dalam Borak Bajet Muda. Kita melihat isu-isu kos sara hidup ini masih menjadi kebimbangan utama anak muda. Kita mulakan dengan Tharma. Pandangan Tharma tentang tahap gaji dalam kalangan pekerja entry level dan graduan ini berbanding dengan kos sara hidup semasa. Okay, pertama sekali terima kasih atas jemputan. Kita memang sedia tahu bahawa ekonomi rakyat adalah satu perkara yang memang meruncingkan, dan kita memang menyedari bahawa jumlah gaji yang diterima oleh rakyat Malaysia memang tidak berpatutan, dan pelbagai kajian, tak kisah dari Khazanah, dari EPF, dari KWSP dan lain-lain think tank menyatakan bahawa rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan yang mencukupi, terutamanya untuk hari-hari yang emergency savings dan sebagainya, tidak mencukupi dari segi untuk menjaga diri mereka di alam persaraan nanti, dan ini adalah semua disebabkan kos sara hidup jauh lebih tinggi atau jauh lebih mahal dari segi tangga gaji yang didapati oleh rakyat Malaysia, dan ini benar-benar isu besar yang kita patut hadapi. Itu satu perkara yang kita perlu melihat. Dan kedua yang kita perlu tengok dalam konteks juga anak muda adalah dari segi pekerjaan dan mendapat gaji dan sebagainya, kan. Kita memang kena tahu bahawa kalau kita tengok dari segi skala atau purata kadar pengangguran negara, kita selalu akan nampak trend bahawa kadar pengangguran belia atau anak muda akan menjadi 3 kali ganda, sekurang-kurangnya 3 kali ganda berbanding dengan kadar pengangguran nasional. Contohnya pada tahun 2014 kita ada kadar pengangguran pada skala 2.8% nasional, dan untuk anak muda dia ada pada skala 9.88%. Maka itulah lebih 3 kali ganda. Dan kalau kita tengok yang baru-baru ini diumumkan bahawa kadar pengangguran nasional pada tahun 2021 adalah pada skala 4.8%. Maka kita belum dapat jumlah yang penuh lagi, tapi kita boleh anggarkan bahawa mungkin kadar pengangguran belia pada masa sekarang adalah pada skala 14, 15 ataupun 16%. Ini adalah pada jangka atau pada skala yang begitu membimbangkan, dan mungkin saya akan ulas dengan lebih lanjut. Tapi yang utama adalah ini satu isu yang besar yang memang kita perlu hadapi, yang kita perlu ambil langkah drastik untuk selesaikan. Faisal pula, bagaimana Abi melihat isu kos sara hidup semasa dalam kalangan anak muda terutamanya selepas pandemik COVID-19? Terima kasih atas jemputan. Kami melihat dalam konteks kos sara hidup pasca COVID-19, dia satu isu yang besar yang melibatkan anak muda dan juga ekosistem kita kata gaji rendah dan sebagainya. Memang ia satu isu yang besar, tapi dalam masa yang sama saya fikir kita perlu letak satu timeline bila pemulihan asas ekonomi ini berakhir. Sebab dalam konteks hari ini kita berada dalam situasi COVID, post-COVID, yang di mana majikan juga sebenarnya dalam proses untuk memperbaiki cash flow, kemudian hire semua pekerja, nak bayar tunggakan hutang-hutang lama dan sebagainya. Jadi saya ingat mungkin memerlukan masa untuk para majikan dan juga untuk anak muda khususnya memperbaiki ekonomi.
Baik, mungkin kita terus pergi ke Tarma untuk soalan seterusnya. Kita nak bercakap juga tentang rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 yang sebelum ini menyasarkan Malaysia menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi, high income nation menjelang 2025. Namun, gaji entry level, minimum wage, gaji minimum juga dilihat masih rendah. Adakah Tarma melihat kerajaan mungkin perlu melihat semula gaji minimum atau sebenarnya tumpuan perlu diarah kepada tempat lain, isu-isu lain? Bagi saya secara dasar saya memang setuju dan saya memang sokong dengan gaji minima dan saya berpendapat bahawa sepatutnya polisi kerajaan sepatutnya lebih dinamik lah berkaitan dengan gaji minima. Bukannya kita adanya satu gaji minima yang sama untuk seluruh negara kerana itu menyukarkan. Kerana kalau kita tengok kos sara hidup di tempat seperti Kuala Lumpur, seperti Kota Kinabalu, seperti Johor Bahru, kos sara hidupnya teramat tinggi berbanding dengan tempat-tempat seperti mungkin Bacok di Kelantan ataupun di katakan di Semporna contohnya kan, di satu negeri yang sama tapi kos sara hidup berbeza dalam negeri yang sama kan. Maka saya rasa kerajaan patut mengamalkan mekanisme yang lebih dinamik di mana adanya satu national minimum wage, tapi kita perlu adanya local minimum wage juga kan untuk tempat-tempat tertentu supaya boleh ditingkatkan gaji minima yang ada supaya anak-anak muda atau pekerja-pekerja yang mendapat gaji minima haknya terkawal dan atau haknya dijaga dalam konteks tempat yang mereka tinggal. Itu pertama. Tapi kedua yang saya kena tekankan bahawa gaji minima bukanlah bukanlah the be all and end all of policy kan. Saya rasa kita terlalu fokus pada gaji minima, tapi kita hakikatnya isu gaji rakyat Malaysia terutamanya isu unemployment atau underemployment yang dihadapi oleh anak muda bukanlah hanya berpegang pada gaji minima, tidak. Ini adalah isu struktur ekonomi yang lebih besar. Adakah kita cukup adanya FDI atau foreign direct investment yang datang kepada negara ini? Adakah kita cukup ada industri-industri besar? Adakah kita cukup dapat menarik syarikat-syarikat besar untuk datang ke sini, untuk datang melaburkan dan buat syarikat-syarikat supaya graduan contohnya di biotech, graduan kejuruteraan dan sebagainya, nasib mereka terjaga kan? Dan isu-isu ni bukannya pada skala gaji minima, pada skala gaji RM1,000 dan sebagainya. Ini pada skala gaji RM3,000, RM4,000, RM5,000 dan ke atas kan. Jadi bagaimana untuk kita melaburkan dalam skala yang besar dalam industri-industri tempatan pertama dan menarik pelabur asing dalam untuk membina industri-industri ini. Saya rasa itu satu perkara yang teramat penting. Dan juga saya rasa yang part yang ketiga yang kita memang kena fikirkan adalah bagaimana untuk kita memudahkan anak-anak muda ataupun rakyat sendiri untuk menjadi peniaga mereka sendiri dan membina industri mereka sendiri. Dan saya kena tekankan, saya tidak bercakap atau saya tidak bercakap tentang industri kecil. Ya, kerana kita dah cukup geran untuk buka kedai goreng pisang, nak buka restoran, buat kedai kecil-kecil, dah cukup geran. Tak ada masalah. Cuma dari segi skala besar, bagaimana untuk kita mengurangkan regulation atau red tape yang ada yang menyukarkan orang baru untuk memasuki pasaran tersebut. Dan red tape dan protectionist policies yang ada hanya menjaga kroni-kroni ataupun individu-individu yang telah lama berkecimpung dalam bidang tersebut dan mereka membuat duit berjuta-juta ringgit. Maka bagaimana untuk MOF atau kerajaan melihat untuk memudahkan cara bagi anak muda atau orang-orang baru untuk melibatkan diri dalam situasi ini. Saya rasa ini tiga perkara yang kita perlu lihat, dari gaji minima kepada pembawaan industri-industri besar dan terakhir untuk menjadikan atau membantu rakyat Malaysia untuk menjadi pengusaha mereka sendiri pada skala yang besar. Pandangan Faisal, adakah kita memberi perhatian yang terlalu banyak kepada gaji minimum dan juga komen sedikit tentang apa yang dikatakan Tarma sebentar tadi, mengurangkan protectionist policy dan regulation red tape. Adakah kita perlu mengambil pendekatan itu atau sebenarnya kita perlu mengambil pendekatan menggunakan regulations, mengenakan peraturan untuk menyokong hak pekerja atau sebaliknya? Pandangan Faisal. Baik, yang pertama bila sebut tentang gaji minima betul dia bukan satu-satunya jalan penyelesaian, sebab akhirnya ialah kita tengok the bigger picture of economy yang juga sebenarnya kita melihat juga yang tadi awal kita bincang bagaimana soal kemampuan majikan menjaga kebajikan pekerja dan sebagainya. Dalam masa yang sama ia juga sebenarnya bergantung kepada dasar ekonomi kita, sejauh mana ekonomi kita ini memberi ruang kepada anak muda untuk menceburi bidang perniagaan. Saya bercontoh bila sebut tentang ekonomi yang juga disebut oleh protectionist
sebenarnya kita Malaysia ini bila sebut tentang perniagaan, ramai tokoh-tokoh ekonomi menyatakan bahawa Malaysia ini sebenarnya bukan negara yang sebenarnya berekonomi tetapi berpolitik ekonomi. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat dalam konteks GLC contohnya, syarikat-syarikat besar, kebanyakannya di bawah kelolaan kawalan tertentu, pemimpin-pemimpin politik. Dan sedangkan kita hari ini memasuki lebih, saya ingat dah bertahun berlalunya industri revolusi 4.0 atau hari ini kita sebut macam-macam istilah yang disebut. Jadi penting untuk ada inovasi dari segi ekonomi. Selain itu bila kita sebut tentang yang disebut tentang dasar ekonomi yang terlalu protectionist yang akhirnya menyebabkan kelembapan anak muda untuk menceburi bidang perniagaan yang lebih mencabar, akhirnya menyebabkan kita ketinggalan. Negara kita dikhawatirkan ketinggalan berbanding dengan anak muda di negara lain yang mungkin galakannya lebih besar diberikan. Kerana apa? Kerana mungkin dasar-dasar perubahan yang berlaku. Jadi saya fikir untuk kita menangani isu ini perlunya ada mentaliti inovasi. Ekonomi itu harus ada sifat inovasi kerana dalam konteks perniagaan itu dia berubah-berubah mengikut cabaran semasa dan juga cabaran pada masa akan datang. Okey, banyak lagi yang kita nak bincangkan mengenai isu kos sara hidup, peluang pekerjaan bagi anak muda, tapi kita akan bertirak seketika, kembali selepas ini dalam Borak Bajet Muda. Kembali dalam Borak Bajet Muda bersama saya Naila Huda dan saya masih bersama dengan Faisal dan Tarma membincangkan tentang isu kos sara hidup, isu gaji dan pastinya ini kebimbangan utama bagi anak muda menjelang bajet 2022 yang dibentangkan pada 29 Oktober ini. Apa harapan anak muda? Apa cara untuk kerajaan menunjukkan komitmen menangani isu-isu utama anak muda ini? Dan tadi kita sudah membincangkan beberapa isu gaji dan bagaimana untuk mencipta lebih banyak peluang pekerjaan dengan memperkasakan sendiri hak anak muda untuk membina pekerjaan, membina perusahaan mereka sendiri. Dan kita juga nak membincangkan tentang kos sara hidup yang selama ini mungkin dilihat tumpuan sentiasa pada jurang antara bandar dan luar bandar. Pandangan Tarma, adakah kita memberi tumpuan yang secukupnya kepada golongan miskin bandar? Kerana kita bercakap tentang isu kos sara hidup, pastinya ini jurangnya amat besar kalau kita nak bandingkan antara bandar dan luar bandar. Tumpuan dalam bajet 2022 ini sejauh mana perlu melihat kepada golongan anak muda yang miskin bandar dan juga di luar bandar? Bagaimana untuk mengimbangi kedua-dua golongan ini? Okey, terima kasih. Saya rasa ini satu soalan yang memang begitu kompleks kan, kerana kita memang perlu seimbangkan antara kita membantu dan memberikan welfare yang secukupnya kepada golongan miskin bandar, dan sebenarnya ini termasuk juga golongan M40 yang bawahan ya. Kerana kalau kita tengok banyak data yang kita pakai, kita hanya melihat B40, M40, T20 secara keseluruhan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dari segi data juga secara lebih spesifik, secara lebih khusus pada negeri-negeri, kalau anda mendapat gaji yang M40 di negeri Kuala Lumpur, itu adalah equivalent kepada T20 di negeri Kelantan contohnya kan, maka perlu adanya polisi-polisi yang lebih khusus seperti juga yang saya katakan tadi, di mana bila kita berbincang tentang gaji minima dan juga polisi-polisi lain, sepatutnya kita lebih adanya pengkhususan pada kawasan atau localization atau pada negeri itu sendiri. Itu bahagian pertama. Kedua adalah dari segi miskin bandar terutamanya. Saya rasa memang perlu ada polisi-polisi yang lebih bersasar, yang lebih bagus untuk bantu golongan-golongan ini. Kerana apa? Kerana Malaysia semakin lama semakin ke arah menjadi masyarakat yang bandar kan. Pada masa sekarang kalau kita tengok data, hampir 80% rakyat Malaysia, tidak kisah anda bangsa apa pun, 80% rakyat Malaysia duduk di kawasan-kawasan yang bandar. Ini bermaksud anda mengalami isu-isu yang sama, contohnya isu perumahan nak beli rumah, isu kos sara hidup nak beli makanan, isu transportation nak beli nak ada kereta ke, kos kereta, nak beli, nak dapatkan loan bank dan sebagainya kan. Ini adalah semua termasuk sekali dalam kerangka apa permasalahan untuk duduk di bandar. Maka saya rasa ini, walaupun ini adalah satu isu yang begitu kompleks, saya rasa kerajaan mampu atau kerajaan patut melihat isu ini dengan lebih dekat untuk melihat apakah trigger factors dan memastikan bahawa kerajaan faham dengan menyeluruh kalau anda adalah seorang miskin bandar, apakah faktor terbesar yang akan mengambil atau memakan pendapatan anda.
bagaimana kerajaan boleh bantu dengan cara mungkin mensubsidi perkhidmatan ini ataupun dengan membantu dengan meningkatkan pendapatan, mungkin melalui cash transfer dan sebagainya kan. Saya rasa itu satu perkara yang bagus. Dan kedua, saya rasa untuk mengimbangkan pembangunan di kawasan luar bandar, saya rasa satu perkara yang perlu dilakukan adalah untuk memastikan bahawa wujudnya industri-industri yang lebih besar. Dan pada era COVID ini kita dapat nampak bahawa antara isu besar yang kita hadapi adalah kemapanan atau the sustainability of food atau makanan di negara ini kan, di mana kalau katakan adanya katakan blockade ataupun kita sukar untuk berdagang dengan dunia luar atau mungkin ada disruption, ini akan menyebabkan peningkatan mendadak terhadap harga-harga makanan-makanan ruji yang kita ada pertama. Dan kedua adalah dia menjukarkan untuk kita dapat akses pun kan, maka kita perlu adanya pelaburan dalam industri asas tani di kawasan-kawasan ini, bukan saja pada skala yang biasa, tapi kita perlu menggunakan teknologi yang naik yang atas. Dan ini adalah satu perkara yang penting supaya pertanian asas tani kita tidak hanya berada pada labor intensive industry, dan bukannya kita mendapatkan foreign workers atau pekerja asing untuk lakukan ni untuk lakukan kerja-kerja ni. Kita perlukan teknologi yang ada supaya anak-anak muda yang berilmu tinggi, yang berijazah, yang ada PhD, yang ada master dan sebagainya, mereka pun berminat untuk masuk melabur dan bekerja dalam industri-industri ini kerana the additional technology yang ada dan wujud dalam industri-industri ini yang meningkatkan productivity levels. Saya rasa itu adalah satu proses memang cukup kompleks, tapi ini adalah pelbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh kerajaan kerana isu ini adalah kompleks, maka jalan penyelesaiannya juga tidak boleh secara mudah. It is a complex issue, therefore it needs a complex solution. Okey, Faisal, melihat kepada kerajaan yang mengumumkan beberapa bentuk bantuan buat anak muda dalam bajet 2021 sebelum ini dan juga pakej-pakej bantuan sepanjang pandemik COVID-19, antaranya termasuk cash assistance, dan kita nak melihat apa yang patut diutamakan dalam bajet 2022 ini. Adakah cash assistance, bantuan keuangan buat anak muda patut diteruskan atau perlu lihat kepada langkah-langkah yang lebih konkret melihat kepada isu sistemik seperti mana kita bincangkan tadi? Baik, untuk cash assistance saya tidak masalah untuk kerajaan berikan. Tapi saya fikir kita harus lihat the bigger picture, terutama dalam konteks untuk memberi ruang kepada anak muda yang menceburi bidang perniagaan ini untuk memperbaiki cash flow yang tadi awal saya sebut. Kerana hari ini nak tak nak semua orang berfikir tentang bagaimana mereka nak memperbaiki cash flow masing-masing. Jadi sebagai contoh, bagaimana kalau kerajaan boleh menggembling tenaga bersama dengan Majlis Pemandaran ataupun Majlis Bandaraya untuk memberi ruang sewaan percuma untuk 2 bulan contohnya, supaya mereka yang memulakan semula perniagaan ini tidak terbeban untuk membayar contohnya sewa permis perniagaan. Itu sebagai contoh. Dan dalam masa sama mungkin juga ada ruang-ruang tertentu bagaimana kerajaan boleh berperanan untuk memperbaiki cash flow anak muda yang terlibat dalam perniagaan, selain daripada cash assistance yang saya sebut tadi. Baik, itu sahaja masa kita ada dalam Borak Bajet Muda pada jam ini. Terima kasih kepada Tarma dan Faisal sudi bersama saya kongsikan pandangan untuk menangani isu kos sara hidup dalam kalangan anak muda dalam bajet 2022. Dan sekian sahaja daripada saya, Nailah Huda, dalam Borak Bajet Muda kali ini. Kita jumpa lagi. Salam hormat.